kat ruang tamu saya ada kerusi 3, 2 dan 1 tadi. Dia duduk kat kerusi 1 tu, dia tengok ke arah TV, tapi TV tak buka. Masa saya tengah basuh beras tu, saya rasa macam ada benda main belakang saya, rasa sejuk lah. Saya tengok mak saya berdiri. Tapi mak saya berdiri, dia duduk belakang lah, dia tak duduk sebelah. Dia macam terketak-ketak tu, dia kata, dah tahu kau. Terus saya masa dia duduk tu dia nampak macam budak kan, tapi bila dia berdiri dia tinggi sangat-sangat sampai dia mencecah dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Asib dan ini adalah rancangan show dalam bilik di mana edisi kali ini sangat special dan sangat menyeramkan. Kali ini, tetamu kita pada hari ini saya bawakan kepada anda semua seorang content creator yang naik namanya di sebuah platform di TikTok dengan konten-konten yang menyeramkan. Ini dia saya perkenalkan, Tia Kamal. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Tia Kamal. Oh my god, so nervous and excited to be here. Thank you for having me. Tia, sihat? Sihat Alhamdulillah. Sihat ke? Sihat Alhamdulillah. Selamat puasa. Selamat puasa. Alright Tia, macam kita tengok dekat TikTok Tia sendiri kan, sekarang ada lebih kurang 100 lebih follower, betul? So kita tengok kat TikTok Tia sini banyak konten-konten yang mistik, benda-benda yang you experience sendiri, benda-benda seram. First of all, saya nak tanya awak, adakah awak ada boleh nampak benda-benda macam tu ke macam mana? Memang boleh nampak dari kecil, daripada first time nampak tu, and then lepas tu memang continuous nampak lah, memang non-stop. Waktu tu umur berapa? Lebih kurang 11 ke 12 tahun lah. Memang masa tu memang kecil, memang innocent, memang tak tahu apa lagi. So lepas tu memang selalu nangis, histeria, demam sebab nampak kan. Sampailah saya dah biasakan diri, so tak takut sangat lah masa mula-mula. Boleh you cerita sikit tak apa yang awak nampak waktu tu dan macam mana situasi dekat mana apa semua? Masa tu saya dekat rumah lama lagi. Sebelum kakak saya kahwin, so kami adik-beradik yang sangat ramai. So since saya dengan kakak saya saja perempuan, kami share in one room lah. So masa tu kakak saya dah memang dewasa, dah habis sekolah, so saya kecil lah. Kami tidur katil queen. So sebelah saya akan ada kipas lah, means my sister dia tidur dekat belah dinding. So dekat kipas tu kan tengah-tengah tu dia macam transparent tau. So dia macam cermin, walaupun tak clear kita still boleh nampak kelibat tau. At first saya ingat kakak saya tengah duduk main handphone atas katil. Dekat atas katil. Maksudnya benda tu dia duduk dekat atas kaki kakak saya. Kira nampak reflection dekat kipas tu. Tapi bila saya kali kakak saya dah tidur. Tapi benda tu tak nampak in real form, nampak dekat reflection je. Masa tu dah pukul 11 lebih. And benda tu dia just duduk je, dia tak buat apa, dia tengok ke arah saya lah. Sampai pukul 6 pagi. Maksudnya saya memang tak tidur. Sebab tak boleh tidur, nak pandang kakak saya takut nanti benda tu muncul. Nak pandang kipas memang nampak benda tu. Dia memang duduk, dia kecil, dia macam budak perempuan. Memang rambut dia tutup muka. Sampailah saya tak tahan sangat-sangat, saya gerak kakak saya dululah. Sebab takut nak bagi tahu mak. Sebab orang tua ni dia tak percaya sangat kalau kita habaq. Sampailah kakak saya macam baling bantal kot nak tunjuk dekat saya yang tak ada apa. Masa kakak saya baling bantal tu, terus benda tu bangun. Dia bangun, dia tengok, masa tu baru nampak muka dia macam merah-merah, macam hitam-hitam. Mata dia memang terbeliak, macam terkeluar lah, macam orang kena jerut. Memang terkeluar. Dia bangun berdiri atas katil, dia tengok saya. Masuk balik bilik tu, saya nak tidur, dia dah tak ada kat reflection. And then bila saya kali kat kakak saya dah boleh nampak dia dah. Masa dia duduk tu dia nampak macam budak kan, tapi bila dia berdiri dia tinggi sangat-sangat sampai dia mencecah dinding. Lepas tu saya tidur dengan mak saya, benda tu dia ikut, dia masuk bilik mak saya. Masa dia masuk bilik mak saya tu, dia duduk, dia pegang dekat ibu jari kaki saya. Memang saya tak boleh tidur, saya nangis. Lepas tu saya nampak macam dia tutup rambut kan. Tu saya nampak macam muka dia macam bergerak, macam mana tu, macam ada something dalam muka dia macam lepas tu macam keluar ayak kali hitam semua. Lepas azan subuh tu mak saya basuh muka saya semua. Lepas tu saya nampak benda tu berdiri kat ruang tamu. Ada lagi, dia tak hilang. Dia whole day sampailah dalam nak dekat pukul 7 nak cerah tu pun dia tak ada. Since that tu memang hari-hari kena kacau minggu tu. Hari-hari memang nampak kepala terbang.
dengar orang mengilai dekat tingkap, nampak orang menari kat tingkap. First, you punya content yang viral dekat TikTok dan juga platform media sosial yang you nampak kelibat mak awak kat rumah. So, boleh cerita tak benda tu secara eksklusif kat sini? Lagi detail lah. Dulu mak saya macam cerita yang sama, tapi ni mak saya shift petang, so dia akan balik malam lah. So sebab naik bas kilang, so dia akan sampai ke kawasan rumah saya dalam pukul 11-12. Memang dia akan beli lauk, dan dia akan suruh saya masak nasi lah. So kami akan makan together. So mak saya message dulu, cakap mak saya dah on the way balik. Mak saya suruh masak nasi sebab mak saya kata saya beli lauk. Saya kata okey, tapi biasalah kita first time dapat phone Android kan, ada kamera, kita tu sibuk lah dengar lagu, sibuk tengok ni semua. Dan saya pun tak sedap masa tu berlalu dah berapa lama. Bila saya nak masak nasi, saya bangun, mak saya dah ada dekat ruang tamu. Tapi dia pakai baju kelawar lah. Tapi baju tu baju yang awak pernah nampak mak awak pakai? Ya betul. Tu saya cakap, lama ke aku duduk main phone dalam bilik? Tapi saya tak berani tanya lagi. Kalau saya mau tanya, dia marah pula sebab saya tak masak nasi lagi. Kat ruang tamu saya ada kerusi 3, 2 dan 1 tadi. Duduk kat kerusi 1 tu, dia tengok ke arah TV. Tapi TV tak buka. So saya terus ambil beras masak tu, saya tengok dia duduk lagi. Dia kata, mak lama dah ke balik? Dia macam tu je. Terus saya, dia marah lah ni. Tu saya macam masak nasi. Masa saya tengah basuh beras tu, saya rasa macam ada benda main belakang saya. Rasa sejuk lah. Tu tengok mak saya berdiri. Tapi mak saya berdiri, dia duduk belakang lah. Dia tak duduk sebelah. Maksudnya kalau kita tengok, kita nampak dia kat sini lah. Dia just tengok saya basuh beras. Lepas tu dia cakap, mak okey ke? Tu dia. Dia tak cakap, dia macam tu je. Hembus nafas hembus je. Lepas tu saya dah tak nak nasi tu. Saya duduk dalam tamu dengan dia. Saya tengok dia kata, mak sampai pukul apa tadi? Dia tengok saya, dia lama dah. Baru dia cakap. Tapi suruh dia slow, saya tak dengar. Cakap, pukul apa? Lama dah. Kata, awak mak tak panggil cik dalam bilik suruh masak? Tu mak saya, tak maulah, kacau. Bila dia jawab tu, soalan dia semua, jawapan dia semua pendek. Tapi waktu tu dia cakap awak dia bertentang mata ke tak? Tak, dia straight je. Tapi saya memang betul-betul ingat mak saya marah sebab saya lupa masak nasi. Saya tak expect benda tu lagi. At some point tu dia macam miming, dia macam humming satu lagu. Tapi saya tak tahu lagu apa. Lagu tu pun macam mendayu-dayu. Saya cakap, dia tak mau layan, tak apalah. Tu saya buka TV. Masa saya buka TV tu, saya baring kat kerusi nombor 2. Mak saya still ada. Kat kerusi 1 tu. Time tu masa saya baring tu, baru saya bau macam something is wrong lah. Tapi saya tak mau tegur. Tiba-tiba mak saya message. Mak saya cakap, mana hang aku kat bawah dah. Tu saya, kat bawah? Habis tu ni siapa dia? Tu saya cakap, saya bangun seketul. Tu saya dengar macam benda tu dekat kursi duk. Macam tu. Tu mak saya kata, awak tak turun lagi? Tadi dah mesej dah kata nak sampai. Tu saya check mesej, memang mak saya dah mesej, tapi phone saya tak bunyi. Tu saya dah siap-siap pakai jaket semua, saya nak turun. Lepas tu benda tu dia berdiri, dia tengok saya, tu saya pun stop lah kan. Tengok, nak pergi mana? Saya kata, nak pergi kedai Sat. Padahal kedai tutup dah kan. Lepas saya keluar, saya memang tak kunci pintu. Saya biar pintu gate tu terbuka. Lepas tu saya tengok dekat tingkap dapur. So kira saya intai tu, dia just berdiri. Macam ni saya keluar tadi, dia berdiri, dia menghadap satu sudut tu je. Lepas saya tengok, masa tu phone saya, mak saya dah bunyi dah. Tapi saya tak mau angkat, saya nak tengok benda tu nak buat apa kan. Saya tengok, lepas tu dia masa dia kali tu dia kepala dia macam tu tu dia macam terketak-ketak tu dia kata, dah tahu ke? Oh saya kata, mak naik sekarang, naik kan? Mak saya pun naik lah dengan barang-barang mak saya tu. Siapa? Mak ada benda. And then memang mak saya buka pintu tu, mak saya baca-baca, mak saya buka pintu tu, memang angin kuat gila. Lepas tu first bau busuk tu, bau bangkai, lepas tu bau macam bau wangi sikit. Tu mak saya kata, nampak apa? Cik nampak benda tu sebiji. Macam mak kata tu hang sembang dengan dia lah. Cik sembang dengan dia lah, cik ingat mak. Tu mak saya kata, hang sembang dengan dia, hang macam undang dia masuk, nanti dia akan main rumah kita lagi. Yang terbaru kat rumah saya rasa seminggu sebelum puasa kot, saya ada kerusi, ada kerusi rehat. Kerusi rehat tu bila kita baca baring, dia akan jadi macam katil lah. Saya tengah buat kerja kat dapur, so sementara tunggu benda tu masak, saya baring set atas tu. And then saya rasa macam ada benda lalu dekat tepi saya, dia pegang dari tangan macam tu sampai saya ingat mak saya, sebab mak saya memang suka kacau saya. Saya tak nampak sebab saya nak buka mata saya berat. Saya tu saya buat tak tahu, saya ingat mimpi. Betul dia pegang belah sini lagi sebelah. Tu saya buka mata, saya nampak macam ada perempuan jalan, sebab saya duduk penthouse tau. So kat ruang tamu dia macam ada koridor kecil untuk ke bilik kami lah. So saya nampak perempuan tu dia jalan pergi ke koridor, dia pergi straight. Saya ingat mak saya. Tu saya bangun tengok,
nampak perempuan kurus, macam perempuan kurus, rambut dia panjang, dia just jalan. Masa saya lepas dia masuk bilik mak saya tu, terus anak menakan saya menangis. Dia menangis, dia lari, dia kata takut. Saya tahu siapa. Dia cakap ibu, tapi ibu dia dah tak ada. Saya cakap, ibu? Kata, ibu mana ada? Dia cakap takut. Lepas tu mak saya semua bangun. Dia memang nangis dia tu macam nangis kita pukul dia. Memang sampai keluar hingus-hingus. Mungkin dia nampak itu adalah jemaah ibu. Tapi dia tak pernah tengok ibu dia. Saya jaga dia daripada dia 3 bulan. Maksudnya dia tak kenal ibu dia pun. Alright, korang, itu saja untuk show Dalam Bilik edisi seram kali ini. Terima kasih kepada Tia Kamal kerana sudi datang ke set show Dalam Bilik. Dan Tia ada apa-apa yang boleh nak katakan? Thank you sebab jemput saya. Saya seronok sangat pengalaman baru. And then thank you to all of my followers yang banyak share story Tia, yang dengar, yang percaya, yang banyak bagi idea what should I tell next in the video. Kalau hampa suka dengar cerita macam ni, hampa boleh follow TikTok Tia lah, Tia Kamal. Tia ada buat playlist, so tak payah nak scroll, cari je kat playlist tu, senang. Okey, korang seperti biasa jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe YouTube channel All Bulan Official. Itu saja. Selamat menyambut Ramadan. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So, awak nampak tak benda tu dalam ni? Saya minta maaf kalau saya cakap ni bagi takut. Tapi masa saya nak masuk ke arah office tadi pun, saya dah nampak satu benda berdiri dekat belakang sekali. Tapi dia bukan ada dekat dalam bilik kecil-kecil tu. Dia ada, saya rasa tadi macam ada kumpulan lelaki duk buat kerja. Dia ada kat belakang tu. Dia just berdiri tengok je. Dalam studio ni tak ada Kat situ. Saya tak tahu yang tu orang ke atau saya tak nampak, tapi ada something dekat situ. Saya tak tahu tu kru ke staff, saya tak nampak sangat sebab cahaya. Keadaannya macam mana tu? Saya nampak dia gelap hitam je, tapi dia tinggi. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.